Kalau kita boleh berbangga untuk bercakap dalam bahasa Inggeris, yang bukan bahasa kita, hatta bahasa penjajah, tapi kita berbangga. Kenapa kita tidak cuba untuk mempelajari bahasa Melayu sebagaimana usaha kita untuk mendalami bahasa Inggeris itu? Sebab kita apa? Sebab apa? Sebab kita nampak bahasa Melayu tidak ada nilai komersial. Baik, kalau dilihat pandangan ataupun apa yang dinyatakan oleh doktor sebentar tadi mengenai hubungan Melayu dan bukan Melayu, maka kita boleh lihat ada banyak masalah lah, ada beberapa masalah lah dari sudut menyebabkan kita hari ini tak habis-habis berbicara tentang perpaduan, tetapi kita selalu juga menyebut bahawa bahasa sebagai alat perpaduan. Macam mana dari sudut realiti kenyataan tersebut ataupun hakikat kenyataan tersebut dipraktikkan dan juga dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan juga sebagainya sejak negara kita wujud. Baik. Soal bahasa ni soal yang sangat penting. Sebab itulah ketika pengubalan perlembagaan itu, bahasa dimasukkan sebagai antara unsur empat unsur tradisi. Sebab bahasalah yang mengikat antara kita semua. Apabila kita pergi suatu tempat, kita nak berkomunikasi, kita akan lebih disenangi jika kita mampu berbahasa dengan cara dengan bahasa orang asal di situ. Dan Malaysia ni, nak tak nak kita perlu akui bahawa sejarahnya memang inilah dia tanah bagi bahasa Melayu itu. Alam ini adalah alam Melayu. Kita kata Nusantara ini, bahasa asalnya memang menggunakan bahasa Melayu. Walaupun ada bahasa Jawa yang lebih dominan dari segi populasinya. Bahasa Jawa lebih dominan. Tetapi dia tidak menjadi bahasa lingua franca, bahasa perdagangan. Hatta bahasa ilmu, bahasa penulisan kitab di tanah Melayu, dalam alam Melayu ni. Sebab dari sintaks, dari segi linguistiknya, bahasa Melayu adalah bahasa yang sangat mudah untuk dipelajari. Sebab itu kita tengok kalau orang Bangladesh datang, Vietnam datang, Myanmar datang, tempoh setahun dia dah boleh bahasa Melayu. Dia boleh berbahasa Melayu. Tapi ramai orang kita belum boleh. Inilah masalahnya. Masalahnya orang kita yang lahir di Malaysia, membesar di Malaysia, tetapi tidak mampu berbahasa Melayu. Bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Tidak ada bahasa Malaysia secara teknikalnya, sebab perkara 152 Perlembagaan Persekutuan mengatakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dia tidak timbul soal. Tapi kalau kita nak kata kita nak jadikan dia bahasa Malaysia, ini perlu satu wacana yang lain. Seperti mana bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia di Indonesia. Baik. Selagi mana kita tidak menghormati bahasa Melayu, selagi itu kita akan bercakap soal perpaduan antara kaum, pertelingkahan antara kaum yang berpanjangan. Saya nak nasihatkanlah, bercakap Melayu tidak menjadikan seseorang itu Melayu. Sebagaimana kita bercakap Inggeris tidak menjadikan kita orang Inggeris. Ini mentaliti yang perlu diubah dalam kalangan orang Malaysia. Berbahasa Melayu adalah medium bagi komunikasi. Kalau kita boleh berbangga untuk bercakap dalam bahasa Inggeris, yang bukan bahasa kita, hatta bahasa penjajah, tapi kita berbangga. Kenapa kita tidak cuba untuk mempelajari bahasa Melayu sebagaimana usaha kita untuk mendalami bahasa Inggeris itu? Sebab kita apa? Sebab kita nampak bahasa Melayu tidak ada nilai komersial. Sebagaimana 400 tahun dulu, bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan. Sesiapa yang datang ke alam Melayu perlu belajar bahasa Melayu, menulis surat-surat yang ditulis kepada raja-raja Melayu dalam bahasa Melayu, dalam tulisan Jawi. Tapi hari ini nilai itu habis. Nilai kapitalistik lah. Nilai ekonomi kita katakan. Dah tak ada. So ini peranan kerajaan. Jadi seruan kerajaan untuk menjadikan bahasa Melayu, memartabatkan bahasa Melayu, saya sokong. Tapi saya nak tanya, apa usaha kerajaan dari bawah untuk memartabatkan bahasa Melayu? Bahasa Melayu tidak akan dihormati kalau peringkat antarabangsa melihat kita ni hanya berretorika semata-mata, iaitu orang Malaysia tak berbahasa Melayu. Mereka berbangga bahasa Inggeris. Tapi kita duk canang, kita duk promo, nak publicity, katakan bahasa Melayu jadi bahasa antarabangsa. So ini saya kata, apakah peranan kerajaan, apakah tanggungjawab kerajaan dan langkah-langkah yang kerajaan ambil untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu? Saya nak bagi cadangan yang paling basic, paling asas ialah apa langkah kerajaan yang kerajaan ambil untuk menghalang semua bandar-bandar baharu, taman-taman segalanya menggunakan nama bahasa Melayu. Daripada guna bangsa asal, kenapa tak boleh guna bangsa selatan? Sebab kita bangga dengan bahasa Inggeris. Kita sendiri, tuan-tuan. Nama kereta, doktor?
kita Jenama kereta. Nama kereta. Nama kereta bukan jenama. nama kereta. Nama kereta. Nama-nama. Yang mana? Banyak nama kereta kita apa nama tidak Oh, sebahagian Pro 2. Kalau Proton ni nampak juga lah kot. nampak juga dulu Wira apa kan. semua. Ya. Dulu. Sekarang ni mungkin kita kalau Proton kita tak nak kata apa dah lah. Sebab tidak ada milikan kita dah sekarang ni. Dah milik China. Tapi itulah. Benda-benda kecil ni kita walaupun kita kata hal ini hal yang remeh-temeh, titik bengek lah kata. Tapi perkara-perkara inilah yang menjadi dia membumi. Membumi. Kalau kita bercakap soal bahasa Melayu, bahasa ASEAN, orang kita duduk di Malaysia aja, kita tak pergi pun melancong di Vietnam, Myanmar untuk bercakap bahasa Melayu di sana. Bukan kita tidak mempunyai kuasa beli, kuasa melancong yang kuat, yang besar. Jadi kita kukuhkan dalam negara kita. Saya cadangkan kerajaan kenakan cukai kepada semua syarikat-syarikat yang nak menginggeriskan nama bandar, nama taman, nama jalan misalnya. Kenakan cukai bahasa. Dan ini dibuat misalnya contohnya di India. Kerajaan India mengenakan cukai yang berganda terhadap semua projek-projek yang menggunakan bahasa Inggeris. Semua filem-filem yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai tajuknya. Kenapa kita tak buat? Ganda kan? Kalau hak ni kena bayar 10%, kalau gunakan nama bahasa Inggeris 30%. Kapitalis nak maksimumkan keuntungan. Jadi daripada bayar cukai 30%, lebih baik dia tukar nama je. Dalam bahasa Melayu pun macam-macam ada. Kenapa tak dia letak nama Taman Indraloka, Bangsa Indraloka ke? Kita letak macam-macam lah, macam-macam. Cenderawasih ke. Tapi kita cenderung untuk menggunakan bahasa Inggeris. Kalau kita sendiri tidak menghormati bahasa kita, orang lain takkan hormat bahasa kita.